Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sambun faslun fi furudil wudu. Masih lagi dalam tajuk fasal perkara berkaitan dengan fardu wudu. Untuk bincang fardu wudu ada 6 perkara. Fardu wudu ada 6 perkara. Nak dinamakan wudu lengkap 6 fardu, baru dinamakan wudu. Sambun fardu yang ke-3. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya daripada 6 fardu wudu. Fardu wudu itu basuh sekalian tangan. Ini fardu yang ketiga, basuh sekalian tangan. Tangan yang mana? Tangan yan. Ni sifat bagi tangan. Basuh sekalian tangan. Jadi basuh ni kita dah faham istilah. Beza dengan basuh dengan satu lagi dia panggil lap. Basuh ni syarat dia mesti mengalir air. Tu basuh. Beza dengan sapu. Beza dengan lap dan sapu. Kalau sapu ni lembat-lembat saja, pastikan lembat air itu kena di tempat wuduk, maka dipanggil sapu. Tapi di sini bukan sapu, tapi disyaratkan membasuh. Apabila membasuh, pastikan mengalir air daripada tempat kena ke tempat lain, walaupun mengalir itu sedikit, tak ada syarat mengalir banyak. Nak nama basuh ni, asalkan berpindah sahaja air ke tempat lain, maka dinamakan mengalir di sisi istilah syarak. Membasuh apa dia? Membasuh sekalian, yakni semua tangan. Tangan yang mana? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Makna yang sebelah kanan ni, iaitu tangan yang berada pada pihak kanan. Sebelah tu maksudnya tangan. Semua tangan yang berada di sebelah kanan, yakni pihak kanan. Tu. Tiap-tiap tangan yang ada di pihak kanan dan sekalian tangan yang sebelah kiri, dan basuh ke semua sekalian ni, semua tangan yang ada di sebelah kiri. Tak kisahlah ada 2 tangan sebelah kiri, 2 tangan sebelah kanan, semua wajib basuh. Kalau ada 3 tangan sebelah kanan, 3 tangan sebelah kiri, wajib basuh ke semua tangan yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Cuma normalnya, biasanya kita sebelah kanan 1 tangan, sebelah kiri 1 tangan. Tapi kalaulah ada yang luar biasa daripada kebiasaan manusia, kita tengok ada setengah orang tu sebelah kanan ni 2 tangan dia. 2 bercaban tangan dia. Kiri pula 2 tangan bercaban. Nak basuh 1 ke 2, wajib basuh semua. Tu. Kalau macam tu dia tak bukan nadir ke adam. Bukan nadir. Dia tak kira kaedah nadir. Kenapa? Itu kena faham murad di sini. Murad apa? Maksud wajib basuh tangan kiri kanan, itu kitab biasa. Kalau kita biasa baca kitab jawi yang lain, dia akan sebut membasuh tangan kiri dan kanan. Maksud apa? Maksud membasuh tangan kiri kanan tu, membasuh ke semua tangan yang ada di belah kiri dan ada di belah kanan. Asalkan tangan. Berapa banyak pun tak kisah. Tu kata semua. Tapi kalau tangan naik di belakang lain. Naik atas belakang. Ada orang naik tangan atas belakang. Ada.
Tiba-tiba ni, atas ni ada jari macam tangan betul, kan? Walaupun pendek. Macam walaupun pendek, tak wajib basuh. Kenapa? Ya, ini tangan. Kerana tangan berada di pihak lain daripada pihak yang wajib basuh. Atau kena faham, murab yang kata basuh kanan, basuh pihak kanan. Tangan, semua tangan. Asalkan tangan itu berada pada pihak kanan dan pada pihak kiri, nisbah pihak. Pertama, kata kunci dia, tangan, yang kedua pihak. Ada satu fardu takdir. Ada, bukan tak ada. Tangan naik di dada. Macam sotong. Kanan pun ada dua, atas belakang pun ada satu. Dada ni dekat tetek dia ni. Dua-dua tangan. Macam sotong. Adakah wajib basuh? Tak wajib basuh. Kenapa? Kerana berada bukan pihak kiri dan kanan. Ya, boleh. Dia ada qaid. Jadi ini maksud ni tangan kiri kanan ni tangan asal, bukan baru tumbuh. Tangan asal. Bukan tangan yang baru. Adapun tangan yang baru tumbuh, itu dia panggil zaidah. Itu dia panggil yang baru, tambahan yang baru. Dikira lebih. Baik, dan wajib basuh sekalian tangan kiri dan kanan, dan sekalian yang ada atas tangan. Dan tu atah pada kata dan wajib, dan fardu wudu itu basuh sekalian tangan. Dan basuh sekalian yan tu sifat bagi benda. Benda tu dia mahzuf, dia hazaf, kena takdir. Dan sekalian yan, dan sekalian benda yang ada atas tangan. Dan ni atau pada kata basuh. Dan basuh sekalian benda yang ada atas tangan. Bukan saja basuh tangan, kena basuh juga yang keduanya, benda yang ada di atas tangan. Apa dia benda tu? Daripada bulu. Daripada tu dia panggil bayan kepada benda. Dia panggil min lil bayan. Nak menerangkan benda yang berada di atas tangan tu apa dia? Daripada bulu dan lainnya lain daripada bulu. Kalaulah ada atas tangan kita ni ketuak, daging yang tumbuh. Kalau ada atas tangan kita jerawat. Kalau ada atas tangan kita bulu, kesemuanya itu wajib basuh. Dan jika bulu tangan itu lebak sekalipun, wayah. Takut kita tertukar dengan basuh muka. Basuh muka kita bincang. Yang kata janggut dengan tali tudun tu, kalau tebal, wajib basuh atas saja. Sunat sampai ke batin. Itu muka. Tangan lain. Tu rayah tu dipanggil nak menyatakan bersangatan wajib basuh walaupun lebak. Jika bulu tangan itu lebak sekalipun, wajib basuhnya, basuh tangan, zahirnya, zahir tangan, dan batinnya, batin tangan. Dan batin umbi, kulit. Bulu tu wajib basuh atas bulu dan juga umbi dia, dan juga di kulit dia. Itu mana batin. Dan jika tinggal seurat bulu, bulu mana? Yang tiada terbasuhnya bulu. Kalaulah atas tangan ada sorak je bulu tak kena air. Ni fardu takdir. Maka jawab jika. Kalaulah tertinggal sorak bulu je, tak terbasuh. Terbasuh bulu tu. Bulu roma ni lebak sangat. Bulu atas tangan kita ni lebak sangat. Adalah seorak bulu yang tak terkena air, maka wajib dibasuhnya bulu. Bulu mana? Bulu yang tertinggal tadi. Bukan semua bulu basuh. Hak lain dah terbasuh dah. Sorak atas mana-mana ni tak terbasuh. Wajib basuh yang tertinggal tadi.
Dan jika dicabuk dia akan seorak bulu. Cabuk tu bila? Sebelum basuhnya. Kalau sebelum basuh dia cabuk. Tak wajib lah. Cabuk buan lah. Tak wajib lah jatuh buan tu ambil balik basuh. Apa nak cerita apa ni? Nak cerita tempat cabuk tu. Maka wajib dibasuh perdu. Apa dia perdu tu? Tempat yang dicabuk itu. Tu perdu. Wajib dibasuh tempat kita cabuk tu. Umi dia. Apabila kita cabuk bulu, dia akan tinggal kesan. Kesan tabutan tu. Dia panggil tapak bekas. Bekas apa? Bekas bulu yang dicabuk. Ataupun dia panggil perdu, tunjan bulu tu. Maka tempat tu wajib basuh. Dan ni masuk lain. Dan ni tak ada balik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni nak cerita apa dan ni? Nak cerita kawasan wajib basuh tangan. Kawasan muka kita tahu dah. Kawasan muka wajib basuh. Apa yang ada di atas muka wajib basuh. Kalau janggut tebal, tali tudung tebal, wajib basuh atas, tak wajib basuh bawah. Sunat bawah. Tu muka. Kawasan wajib basuh muka, ingat apa ni dah tahu. Kawasan sunat basuh muka dah tahu. Tu. Jadi dia panggil sempadan wajib, sempadan sunat. Yang ni juga sama. Kita nak tahu mana sempadan wajib basuh tangan. Wajib basuh kawasan ni. Tak basuh walaupun sedikit, seinci, tak sah wuduk. Tak dinamakan wuduk. Kenapa? Kerana tak sempurna kawasan yang wajib dibasuh. Tak dinamakan wuduk. Yang kedua, kita nak tahu sempadan ataupun kawasan sunat basuh. Tu. Jadi, dalam satu perbuatan, dia panggil dua dalam satu. Satu perbuatan itu kita akan dapat dua bayaran pahala. Pertamanya bayaran wajib, yang kedua bayaran sunat. Kalau kita tahu. Tak tahu sunat, tak dapat pahala. Dia syarat nak dapat pahala sunat, mesti tahu. Dia panggil al-ilmu bil manwi. Tahu apa yang dia niat. Tahu benda yang dia buat tu, terlintas di hati dia ni sunat ni, dia tahu. Itu dia panggil al-ilmu bil manwi. Untuk dapat pahala sunat. Semata-mata buat secara kebetulan dia buat tu benda sunat tu. Dah lama dah, 10 tahun dah dia duduk buat. Duduk basuh sampai ke siku. Tapi dia tak tahu pun lebih siku tu sunat. Tak dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana dia tak tahu. Ini orang panggil apa? Penetapan ataupun peraturan yang Allah tetapkan untuk bayaran pahala sunat ini mesti tahu. Bukan kata tepat dan betul tata cara sahaja, tidak. Syarat dia yang pertama, dia kena tahu. Yang kedua, dia kena pelaksanaan betul dengan tata cara syarak. Kena lengkap dua tu. Kalaulah tahu saja tapi buat tak kena, tak dapat pahala. Tapi kalau buat kena cantik, kebetulan, tak tahu pun sunat, tak dapat pahala juga. Jangan duk basuh kecil, basuh berok lah. Berpuluh tahun dah basuh kecil, basuh berok. Tak tahu pun. Tak niat pun yang kata basuh berok, basuh kecil ni, ikut prosedur syarak. Gosok gigi, sunat. Bersugi, sunat. Duk gosok gigi hari-hari, tak akan dapat pahala bersugi. Kerana dia tak tahu ataupun tak niat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan had tangan. Ini dan bermula hak, ini kawasan tangan. Kawasan mana? Kawasan yang wajib basuh. Iaitulah, iaitu ni khabar. Ada orang skema baca, dia kata tak jumpa. Dia kata tak jumpa pun fa'il. Mana ada dalam kitab? Kalau orang kata bodoh kan marah. Dia ada berhujah dengan seorang baba tu. Orang tanya dia, mana cari fa'il dalam apa nama ni, cuba cerita fa'il di dalam kitab tu. Mubtada khabar. Mana ada, dia kata, cuba tengok mana ada dalam kitab tu fa'il. Punya tak cerdik. Orang baca nak baca kitab. Tu panggil scam tu. Scammer tu. Memanglah dia tak cerita mubtada khabar di mana, tak cerita fa'il maf'ul mana, dia kena tahu sendirilah. Dia kena tahu sendiri.
sama ada tahu tu betul, dia tahu dia kena, ataupun baru-baru nak belajar cam ni, dengar tok guru baca, oh tu suara mubtada macam tu. Dan bermula hak tangan. Oh itu mubtada tu. Kena diintonasi je. Mula-mula mengaji pondok ni, pondok lama ni. Boleh kena. Kenapa? Tu tok guru baca tu kita tahu dah tu mubtada tu. Baca tu khabar tu. Nah, intonasi saja kalau dia tak kata bermula. Yang kedua, kita ada cekap terjemahan. Kalau bermula tu merujuk kepada tanda mubtada, iaitulah tu khabar. Kalau oleh tu fa'il, akan tu maf'ul. Ni kata kerja. Kita nak tahu kata kerja ni, kalau orang yang membuat tu, macam mana nak terjemuh. Ini cantiknya ulama Melayu kita ni, dia nak supaya kita kenal, nak brandkan yang ni fa'il, lalu dia terjemah fa'il ini oleh. Kalau oleh tu kita tahu, oh ini fa'il, orang yang membuat. Kita panggil kata kerja. Kan? Ini tak ada mubtada, mana ada di cerita mubtada. Dan hak, yakni dan bermula kawasan tangan yang wajib basuh, iaitu ni dia nak cerita. Tu dia panggil khabar. Apa dia? Daripada, yakni mula. Min tu dia ada min lebayan, mula. Mula daripada hujung jarinya jari seseorang. Mula daripada hujung jari, apabila mula kena ada hingga. Dia panggil apa? Dia panggil mula, start tu mesti ada hingga. Cuma hingga tu dia ada sempadan. Ada hingga yang ada sempadan, ada yang hingga melampaui sempadan. Tu dari segi nahwu lah. Ada hingga tu intahaul ghayah, ada hingga tu liidkhalil ghayah, melangkau sepadan. Hingga tapi pada orang lain. Tapi ada hingga yang stop, takat sepadan je. Macam mana tengok? Hingga sikunya, border siku tak masuk. Tu kena faham. Hingga di sini dia panggil intahaul ghayah, hingga sakat border, sepadan siku, dia tak termasuk siku. Kalau termasuk siku, dia panggil hingga yang melampaui sempadan. Di sini tak, dia bukan idkhalul ghayah. Dia bukan hingga yang melampaui sempadan, tidak. Dia sakat sepadan dia. Siku tak termasuk. Tak termasuk wajib basuh siku. Maknanya kita faham, mula daripada hujung jari ini hak wajib basuh. Mula daripada hujung jari ni sampai ni siku, sampai ni je. Siku tak termasuk dalam anggota yang wajib. Tetapi isu dia, adakah wajib basuh? Ini isu kita nak tahu. Jawab dia, asalnya tak wajib basuh kerana dia tak termasuk di dalam anggota yang wajib basuh. Dia hingga siku. Siku ni tak termasuk kawasan wajib basuh. Jadi border dia, sempadan dia ialah hampir siku. Ini sempadan, ini siku. Ini sempadan dia. Baik, isu yang kedua yang kita nak bincang, melebihkan sedikit daripada siku. Maksud dia, wajib melebihkan sedikit daripada garisan, border. Sedikit saja wajib. Adapun lebih daripada sedikit, sunat. Sedikit ni kata ulama, adakah sebahagian separuh siku? Tak. Paruh siku dah sunat dah. Asalkan sikit daripada garisan border. Kenapa wajib basuh sedikit? Untuk menyempurnakan kawasan yang wajib, mesti dilebihkan sedikit, baru sempurna. Kalau betul-betul atas sempadan, tak sempurna. Betul-betul atas garisan, maka tak sempurna. Kena ambil border orang lain. Ambil border siku sedikit, baru sempurna. Ini termasuk dalam kaedah apa? Samalah muka, tangan, kaki, konsep yang sama. Konsep apa? Yang pertama, dia ada kawasan wajib, border wajib. Yang kedua, border silap. Yang pertama, dia kena tahu kawasan yang asalnya wajib. Yang kedua, kena tahu apa? Kena tahu wajib juga lebihkan sedikit kawasan border. Bukan sunat. Wajibkan juga lebih sedikit kawasan border. Kenapa? Untuk menyempurnakan kawasan yang wajib,
wajib dilebihkan sedikit untuk sempurna. Kaedah apa? Kaedah dia ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kaedah ni banyak di-apply dalam konsep wuduk, konsep menutup aurah dan banyak lagi dalam isu-isu lain. Macam ambil wuduk dan sebagainya. Ma la yatimul wajib. Ma la kawasan. Kalau spesifik isu kita ni, ma ni maksudnya asalnya ma ni barang. Di sini kita terus terjemah ke kawasan. Ma la yatimul wajib. Kawasan yang la yatimul wajib, yang benda, kita terjemah perkara. Perkara yang tidak sempurna kewajipan. Tak sempurna untuk melaksanakan kewajipan illa bihi, melainkan kena buat benda tu. Maka benda itu fahuwa wajib. Maka tempat itu status dia wajib kena basuh. Contoh dia, siku kita tak masuk siku tapi lebih sedikit daripada siku. Lebih ni wajib. Lebih sedikit ni wajib. Adapun separuh siku dan kesemua siku itu sunat. Lebihkan separuh ataupun semua siku atas siku ni. Kita basuh sampai ke atas siku. Ini sunat. Itu kita panggil apa? Satu basuhan yang wajib dan juga yang sunat. Lebih sedikit itu wajib dan lebih semua siku itu dapat pahala sunat. Jadi kesimpulan, kita ada di sini border ni, satu dia panggil wajib zati. Wajib zati, maksud wajib nisbah diri border tu. Mula hujung sampai ke siku ni, tak masuk siku, ini dipanggil wajib zati. Ni dipanggil wajib zatiyun. Wajib apa? Wajib nisbah diri. Diri apa? Diri tangan, tak masuk siku. Ini dia panggil wajib zatiyun. Wajib nisbah diri tangan. Mana wajib basuh nisbah kawasan tangan. Pertama. Yang kedua dipanggil wajib aradi. Wajib maqasid. Wajib, satu lagi wasail. Sama lah tu. Wajib aradi, wajib maqasid, wajib wasail. Sama je. Wajib aradi ni wajib apa? Wajib yang asal aradi baru. Zati ni wajib diri. Kenapa lebihkan sedikit itu dipanggil wajib aradi. Asal tak wajib. Asal zat diri tangan dia wajib. Tapi lebihkan sedikit itu wajib. Kenapa? Untuk capai ataupun untuk menyempurnakan kewajipan. Tak sempurna kewajipan basuh tangan sikit tak lebih sedikit. Maka wajib. Maka wajib lebih itu bukan wajib zati. Dipanggil wajib aradi. Ataupun dipanggil wajib wasail boleh panggil. Ataupun wajib maqasid. Maqasidnya, tujuan akhirnya ialah basuh tangan. Tapi tak sempurna tujuan basuh tangan sekira tak lebih. Begitu juga kalau orang tanya. Ini pun diperdebatkan kalau kita tak halus fiqah kita. Isu konsep yang sama, kaedah yang sama. Dalam isu kawasan wajib tutup aurah lelaki. Dia berwajib tutup aurah bagi lelaki mula. Mula daripada apa? Mula daripada pusat hingga lutut. Lutut tak termasuk. Dia panggil intaha ul ghayah. Bukan liidkhail ghayah. Tak. Jadi mula daripada pusat, diri lutut tak masuk. Diri pusat, diri lutut tak masuk. Jadi, isu dia, adakah wajib tutup pusat? Ni pusat. Pusat, lubang pusat ni. Hingga. Innalillah dah. Dan ke anak. Hingga dua lutut. Ni dua lutut. Kepala lutut kita. Kepala lutut. Jadi, mula pusat. Okay, border dia kat sini je. Ni pusat. Ni kerajaan pusat. Ni. Ada.
Oh, ada sponsor. Oh. Jangan 70 pula. 70 kan. 70. Ni dia kha. Ni pusat, kita buat lain Ni dah tahu dah saja nak conteng ni. Saja nak conteng. Kita dah tahu dah. Okey, ni pusat kita. Hingga 2 kepala lutut. Kita ambil 2 kepala lutut. Jadi ini border dia. Ini kepala lutut tak masuk. Ini pusat. Okey. Pusat hingga. Jadi ini dia setakat ni je border yang wajib. Ni diri pusat dan diri 2 kepala lutut tak termasuk wajib. Dia tak termasuk. Tu dia panggil mula daripada hingga 2 pusat. Isu dia, adakah wajib tutup lebih sedikit? Di sini. Jawab dia, ini wajib zati. Zatiyun. Ini wajib aradi. Jadi, wajib ni, asalnya ialah pusat mula daripada pusat hingga 2 kepala lutut. Ini dipanggil kawasan yang wajib dikatuk. Maka isu dia, adakah wajib lebih? Jawab dia, wajib lebih sedikit. Maka ulama kata sedikit ni nak kira macam mana? Maka hanya wajib sedikit, tak separuh dia. Ni pusat besar ni. Tak, bukan atas ni. Atas ni dah full. Hanyalah separuh saja pusat. Ni pusat. Kita tutup separuh saja. Untuk apa? Untuk menyempurnakan border yang wajib ni. Ini border wajib. Nak sempurnakan border betul-betul atas ni, tak sempurna, maka lebihkan sedikit. Lebih sedikit itu dipanggil wajib aradi. Ada pun atas ni pusat nampak separuh ni. Tu orang setengah, orang biasa tak tengok orang pakai seluar pendek ataupun pakai kain. Dia pakai kain, dia kilas, nampak pusat separuh. Dia kata aku tutup dah, nampak separuh ni, tak wajib ni. Ni betul-betul fiqah ni. Ni Tok Fakih. Nama Tok Fakih ni. Orang kata, tak tutup aurah. Mana ada tutup aurah, aku tutup dah separuh. Ni lutut nampak separuh. Yang wajib tutup adalah separuh saja. Ni border dia ni. Ni lutut. Kita ini wajib zati. Ini wajib zati. Ini wajib aradi. Ni tengah ni lutut bagi dua. Ni lutut separuh tak tutup. Dia tutup separuh aja. Beramal dengan hak wajib sungguh. Ni sunat. Tak sunat tak apa, saya tak buat sunat. Saya buat hak wajib je. Kalau boleh telanjang, saya telanjang ni tak. Telanjang tak boleh. Ni. Yang ni sunat. Yang ni wajib separuh. Maknanya kalau kita tengok orang pakai seluar pendek tapi lutut separuh dekat luar, separuh kat dalam, jangan condemn dia. Dia buat hak wajib je. Wajib. Jadi di sini ada 3 level. Wajib zati, wajib aradi. Yang ni sunat. Sunat ditutup. Sunat lah. Jadi kita pakai baju lah. Tak pakai baju tak apa. Cuba malam esok tak pakai baju. Bini ni tengok, "Ban, kenapa lain macam?" Mengaji dah. Sunat aja aku pakai. Nak pergi mengaji. Nak pergi mana, Ban? Nak pergi jeneran. Oi, biar betul. Terkejut. Tengok Abang Zaki. Lain macam. Gila. Dia kata. Zati tu dia sebelum. Zat, diri kawasan yang wajib. Bukan separuh tu. Ada. Separuh ni wajib aradi. Asal separuh ni tak wajib pun. Ni. Tapi kenapa wajib? Ni dia panggil aradi, wajib yang baru. Kenapa baru? Sebab yang baru ni, aradi ni asal baru. Ataupun wajib maqasid. Maqasid ni untuk menyempurnakan tujuan akhir. Tujuan akhir dia, border ni. Tapi tak sempurna kalau dia tak pelebih sedikit. Maka pelebih sedikit itu dia panggil wajib aradi. Ngam-ngam ni, wajib zati. Tapi kalau dia buat wajib zati saja, tak sempurna. Nak sempurna zati, mesti pelebih sedikit. Jadi, kalau betul-betul ni, siku tak masuk sedikit pun. Sebab border betul, dia kena lebih walaupun sedikit. Sebab
Yang kata ngam-ngam tu, dia punya kawasan, dia punya kawasan tu, kawasan garisan tu. Jadi garisan yang wajib, kan dia ada kan garisan yang ni wajib, yang tepi tu bukan garisan wajib. Maka betul-betul atas garisan tak akan sempurna. Kalau kita buat betul-betul atas garisan, kalau tak atas garisan memang tak sempurna. Garisan tu dikira. Garisan tu dikira wajib tu. Maka nak lebih daripada garisan. Makna apabila lebih daripada garisan, kena ambil kawasan siku. Kena makan sikit. Makan border dipanggil. Makan border untuk menyempurnakan border. Kalau garisan betul-betul tak masuk pun siku. Ini lain-lain, siku lain, bukan sepadanku. Dia kena lebih. Dia tak boleh buat macam border tanah. Tanah tak boleh makan tanah, tak makan kawasan orang lain. Sesuatu yang tidak Ma la yatimul wajib. Suatu perkara yang tidak sempurna kewajipan itu. Tak sempurna kewajipan, melainkan kena buat melainkan kena buat kawasan tu. Kalau tanah tu biar jangan garisan. Tak boleh. Tanah tak boleh. Tanah jangan makan bodoh kan. Betul-betul atas padan. Ada orang ni dia berkira semua atas padan, dia tanah pokok. Dia kata ni sepadan aku, mana boleh sepadan ni, aku separuh, kamu separuh. Sebab dah atas garisan. Sebab tu atas garisan tu, tak boleh tanah pokok. Sebab nak tanah pokok atas garisan tu, dia kata tanah saya lagi. Tanah aku juga atas garisan ni. Nak berkira kan. Habis. Dan keempat, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan keempatnya, fardu wudu itu. Apa dia? Sapu air. Atau beri kena air. Sapu air. Keempat ni mudah. Sapu, dia tak basuh. Sapu air. Atau beri kena air. Beri kena air. Titik tak sapu pun. Sapu air atau beri kena air. Sapu tu atau beri kena air tu akan sedikit kulit kepala. Atau bukan kulit kepala je. Ataupun sapu sedikit bulu. Bulu mana? Yang tumbuh di dalam hak kepala. Baik. Fardu keempat. Apa dia fardu keempat ni? Fardu keempat ni sapu air. Sapu ni apa? Sapu ni tak disyaratkan mengalir air. Asalkan ada air lembab-lembab. Bagi kena. Kena pada mana? Kena pada kulit kepala, sedikit kulit kepala. Ataupun kena pada sedikit bulu. Bulu yang mana? Rambut yang mana? Bulu tu rambut. Rambut yang tumbuh dalam kawasan kepala. Hak tu dalam sempadan ataupun kawasan kepala. Baik, settle. Okey, sebelum sapu ni lupa tadi nak cerita ni. Satu lagi pasal isu tangan hingga siku tu. Dan kitab besar dia akan sebut. Kalaulah orang yang tidak ada siku. Ni dia kata tangan hingga siku. Kalau orang yang tidak ada siku nak kira macam mana? Siku tak termasuk. Jauhlah tangan dia. Sebab hak dia tangan mula hujung jari sampai siku. Kalau orang yang sama je siku tak ada. Maka dikira. Kalau orang yang tidak ada siku, maka dikira nisbah siku orang yang muqtadil. Dia tidak ada siku. Tapi nisbah siku orang yang muqtadil, orang yang kebiasaan. Kalau dia Melayu, kira orang Melayu. Kalau Melayunya siku setakat mana? Dikira, kena basuh qadar tu, anggaran. Kalau kita ni biasa orang Melayu ni, kalau tangan sini sampai sini.
Mana siku dia? 1/3 contohlah kan. Bukan separuh, 1/2. Dia panjang tangan lagi, siku sini ke ni tak separuh. Maka anggaran sahaja, tak perlu ukur lah. Tak perlu ukur. Jadi dia panggil nisbah ataupun anggaran nisbah siku orang yang mu'tadil. Orang yang kebiasaan bagi bangsa dia, bagi masyarakat dia. Kalau dia orang Melayu, nisbah siku orang Melayu. Orang Arab, nisbah siku orang Arab. Baik, sambung. Kita masa. Ya. Kalau kuku pula. Dalam ni panjang. Kalau kuku tu panjang. Jadi kuku ni pula dia kata tadi tangan hingga siku dan juga wajib basuh benda yang ada atas tangan. Ada kitab lain sebut, ada kitab Matlaq sebut. Termasuk benda yang ada atas tangan tu apa? Termasuk kuku. Kalau benda dalam kuku, ada benda dalam kuku yang menghalang air, tak sah. Contohlah, kita kalau duduk di kampung tu, dalam kuku kita ni akan masuk getah. Menoreh tuan-puan, menoreh. Menoreh ni dia akan masuk getah-getah dalam ni, beku dalam. Maka dia akan menjadi halang. Kalau kita di bandar ni tak ada isu lah. Tapi kalau ada benda masuk dalam ni, tanah ke apa masuk dalam ni, maka dia boleh menghalang daripada air kawasan zahir ni. Maka kena buang. Kena buang dulu, barulah kita basuh. Tak kisahlah apa pun, apa benda pun tak kisah. Contohlah, kita dah basuh semua tangan hingga siku, dah basuh. Basuh ni 3 border. Border wajib, border sunat, border afdal. Sunat sakat lebih sedikit sunat, lebih banyak ni afdal. Ataupun level wajib zati, level wajib aradi, level sunat. Ataupun level afdal, 4 level. Jadi dah basuh semua. Tiba-tiba tengok ada getah ataupun ada suatu benda yang menghalang. Suatu benda tu sama ada getah, sama ada dakwah, sama ada liquid paper, kan? Tak kisahlah. Sedikit saja. Kita dah basuh tangan hingga siku semua. Sapu kepala pula. Pas sapu kepala tak dan basuh sunat, tengok-tengok, ni macam liquid paper ni. Tengok-tengok tak masuk air. Ada kesah? Tak sah. Lepas tu macam mana nak buat? Jawab dia wajib kita kena buang dulu. Wajib buang, kemudian kita ratakan air. Rata air mana? Rata air tempat yang tak kena saja. Tak perlulah ambil wuduk lain. Ada setengah tu ceremak. Ni tak boleh ambil wuduk lain. Wuduk lain buat apanya? Dah basuh dah. Basuh lain tak terpakai dah. Tak dikira dah. Dikira hak tadi, hak awal jadi. Awak ugi air je basuh. Kan? Dia hanya ambil air, melengkapkan. Ratakan tempat yang tak boleh kena air. Barulah mula balik. Yang ni kena mula balik. Sapu kepala. Kerana sapu kepala yang belum sempurna anggota wuduk, yang ketiga tak dikira. Basuhan yang tak dikira. Kenapa? Kerana kaedah dia, formula dia, sekiranya fardu wuduk tak sempurna, fardu yang ketiga tak sempurna, tak boleh nak terus kepada fardu keempat. Kalau terus juga, tak dikira. Sebab tu tayamum, konsep yang sama. Kita akan belajar tayamum. Kenapa tayamum? Selepas ambil wuduk, selesai tak boleh sapu kepala dengan wuduk kerana ada balutan. Kena ganti dengan debu pada balutan itu. Di bawah balutan itu tak boleh kena air. Kalau sapu pun tak sah. Maka pengganti dia mesti kita guna tayamum dengan niat aku tayamum ganti tempat tak boleh kena air pada tangan. Barulah kita lepas tayamum, barulah boleh terus wuduk basuh yang keempat, sapu sedikit kepala. Dan basuh sunat, basuh kaki. Habis. Jadi benda yang sama formula tu. Tak boleh. Kalau dia terus pun tak sah. Kalau dia basuh kaki, sapu kepala, basuh kaki, siap komplit semua, tak sah. Tak sah dua basuhan. Dan tak sah wuduk dia. Kena gustan balik. Gustan balik tu bukan niat balik. Tak. Basuh tempat tu sahaja. Kalau contoh orang tak ada tangan ni Ustaz. Okey. Kalau tak ada tangan. Ni dia kata basuh tangan kanan dan tangan kiri. Kalau dua-dua tak ada, wajib juga basuh. Basuh apa? Basuh tempat tumbuh tangan. Perdu.
Kawasan perdu ni, kawasan ni kan dia ada tumbuh daging kecil. Wajib juga basuh kawasan tangan. Melainkan tak ada langsung 4 segi je. Janganlah macam tu. Sebab tu dia kita sebut kita tak sebut ni kot. Kitab ni tak sebut kan. Dalam kitab mana sebut? Tak silap Matal'ul Badrain. Kalau Bajuri ada sebut, ada kitab Arab sebut. Kalaulah tak ada tangan ataupun dia panggil kudung tangan dia. Keadaan tangan kudung kan. Maka basuh tempat tumbuh. Mekanik tu Ustaz. Kan minyak. Tapi dia cuba basuh-basuh ada hitam. Kena tengok. Adakah hitam itu, minyak hitam itu dia boleh menghalang air. Kalau dia tak menghalang air, minyak hitam tu, dia tak menghalang air. Cuma kotor saja, tak jadi isu. Tapi kalau dia menghalang air, titik air tak masuk, tak menyerak. Kan? Dia basuh-basuh baru menyerak. Kena wajib basuh. Kena tengok macam mana dia minyak hitam tu kan. Minyak hitam yang kita, minyak silinder tu, minyak hitam tu, ataupun toti tu, 40 dengan toti tu, dia akan dia kesan kita boleh, dia punya sentuhan, deria sentuhan kita ni boleh rasa. Dia punya molekul dia tu, kita boleh rasa dia. Celah-celah apa ni, kita takut air tak boleh merosak. Tak boleh merosak di kulit. Dia dah usaha basuh tak hilang tak? Kalau basuh tak hilang juga lain lah. Yang tu tak ada masalah yang tu. Basuh sekadar basuh tak hilang juga. Tu tak apa. Dia kalau yang dua-dua tangan tak ada tu, orang wajib basuh untuk dia. Mana? Dua-dua tangan tak ada tu. Yang tu tak wajib sebab dia tak ada tangan, tak tumbuh dah. Ni cerita ni ada. Tak wajib. Tak wajib. Orang lain pun tak wajib basuh. Sebab dia tak ada tangan. Tak ada langsung, memang petok aja kan. Kalau dah puntun, wajib basuh di puntun tu, tempat yang tumbuh tu. Tempat tumbuh tangan. Kalau dah tak ada tangan, sapu kepala. Kalau tangan tak ada. Kepala macam tu. Tangan tak ada, siku je ada. Dia suruh basuh tangan. Siku tak wajib basuh. Siku tu separuh je basuh siku tu. Tangan aja wajib. Tiba-tiba tangan tak ada. Yang ada apa dia? Yang ada siku. Tangan tak ada langsung. Tak wajib basuh tangan. Cumanya kalau ada juga tumbuh juga separuh, dikira tangan. Malah dikira tangan. Kalaulah memang nampak ria, tangan kudung dipotong, tinggal siku je. Maka wajib basuh dia punya tempat tu je. Tempat tangan dia dipotong tu kan. Sebab tangan masih ada, cuma potong je. Border dia masih ada. Border tangan. Maka tempat potong tu je wajib basuh sedikit je. Wajib sampai siku tak? Ya, sama siku. Kalau orang tak ada langsung tu macam mana? Kaki tak ada, tangan tak ada. Dia ambil wuduk basuh tempat yang anggota lain je lah. Muka lah. Kaki tak ada kaki. Sebab memang ada. Kaki tak ada. Ada. Kaki tak ada. Kakak ni. Bahu. Pusat. Ada. Dia pusat terus kan. Macam timur. Semayang macam tu. Basuh. Habis. Settle lah. Kan ada orang golek tu kan macam timur tu. Kaki dia tak ada. Lepas tu tangan pun tak ada. Petak kosong ni. Dia macam tu dia berjalan. Dia bergerak dengan ni kaki. Oh hebat. Insya-Allah. Dia ada tengok dalam YouTube. Dia pusing je bergerak. Jalan dia pusing. Sampai. Laju lah kan musim dia. Dia tak basuh. Tak wajib dah basuh. Tak ada tangan semua. Wajib basuh tu bekas potong berkudung. Kudung tu dipotong tangan kan. Masih ada border tangan. Wajib basuh separuh tu. Paruh siku tu. Sapu, settle sapu. Dan atau beri kena air, titik air. Beri kena air. Sapu atau beri kena air. Tak sapu pun. Tadi sapu perbuatan. Ni tak sapu atau beri kena air. Pasti ke kepala kita tu kena air. Orang titik air atas kepala. Menitik air je, kan? Air menitik di paip, tak ada. Tak sapu pun. Sapu atau titik air ni
akan sedikit kulit kepala. Bukan semua kepala, sedikit. Sedikit ni, dalam mazhab Syafi'i ni, sedikit sangat. Bukan 1/3, bukan 1/2. Sedikit sangat. Ataupun sapu sedikit bulu. Sedikit bulu. Maknanya bulu mana? Sedikit rambut. Bulu tu rambut. Yang tumbuh dalam hak kepala. Yang tumbuh dalam kawasan kepala. Hak tu sempadan ataupun kawasan ataupun border kepala. Yang kata sedikit ni apa? Sedikit ni memadai ataupun sah satu helai rambut. Satu helai rambut. Adakah keseluruhan satu helai? Tak. Yang kata sedikit ni dalam mazhab Syafi'i. Memadai ataupun sah satu helai rambut, dan jika diletakkan di hujung rambut sekalipun. Sah. Tu kata sedikit. Anda faham? Kata sedikit mazhab Syafi'i ini sapu sedikit kepala. Maksudnya sapu sedikit kawasan kulit kepala bagi orang botak, ataupun bagi orang ada rambut, sapu sedikit rambut yang tumbuh di dalam kawasan kepala. Apa maksud sedikit rambut? Kata ulama, maksud sedikit rambut tu walau memadai ataupun sah, walaupun satu helai rambut. Adakah keseluruhan satu helai rambut muncul daripada hujung sampai ke umbi? Tidak. Memadai hujung atas, asalkan hujung itu masih berada dalam kawasan kepala. Contoh macam mana? Ni rambut kita, selai, kita tak nak basuh semua, kita nak letak hujung je. Lembat-lembat tangan kita buat macam ni. Sah. Tapi ingat, kawasan yang mesti kawasan rambut, kawasan kepala. Maksud dia mana? Maksud dia ini dahi, ni gigi. Kalau kita ambil yang depan sekali ni, kita tarik keluar, dia melepasi border. Itu bukan, tak sah. Ni, saya ambil depan ni. Kalau saya tarik sampai ke dahi saya, maka letak di hujung dahi ni, tak sah. Kenapa? Kerana kalau tarik border ni border apa nama, sempadan kepala, maka dia melepasi kawasan kepala. Kalau tarik ke hujung, dia nak tahu macam mana? Dia nak tahu tarik kawasan yang hampir dengan dia. Kalau kepala duduk depan ni, dahi duduk depan dahi, maka tarik kawasan hampir dengan dia. Hampir dengan dia, tarik keluar. Mana yang kawasan wajib? Mana orang panggil apa? Tak keluar daripada kepala, tak keluar daripada kepala, ni saja. Jadi kena bagi kena ni. Jangan hujung. Hujung ni tak usah. Tapi kalau tengah, saya ambil tengah, contohlah rambut kita panjang. Kalau ambil tengah, tak ada wire. Tengah ni, center tengah. Tarik belah kiri pun sama, belah belakang pun sama, belah kanan pun sama, belah depan pun sama. Sebab dia duduk center tengah. Maka boleh kita mana-mana hujung atas tu, asalkan dia tak keluar daripada kawasan kepala. Sah. Jangan yang keluar daripada kawasan kepala, maka tidak sah. Walaupun rambut kita sampai ke punggung. Maka tiba-tiba kita ambil di punggung ni, boh je. Selam. Tak sah. Kerana itu di luar kawasan kepala. Dia nak di dalam kawasan kepala saja. Sama je. Sama je perempuan pun. Kalau dia nak sapu, jangan sapu hak ujung tu. Ni orang perempuan kan rambut dia sampai ke punggung. Ambil ekor punggung ni sapu. Maka tak sah. Dia kena sapu. Sebab tu, ini kira kawasan wajib. Sehelai rambut di hujung tu wajib memadai sah. Tapi sunat nanti, kalau kita mata nak dia sebutlah. Sunat ni keseluruhan. Kita kena buat macam ni. Kita temukan hujung jari sama hujung jari, letak depan sampai ke belakang, tarik balik. Depan balik. Buat 3 kali. Kenapa sunat? Kesemua kepala sunat untuk meraihkan ada pendapat mazhab yang mengatakan wajib basuh keseluruhan kepala. Ada mazhab lain yang mengatakan bukan 1/2, bukan 1/3, tapi keseluruhan kepala. Maka al-khuruju minal khilaf mustahabun. Dia panggil al-khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, mustahabun, sunat. Jadi kaedah inilah diamalkan oleh mazhab kita. Kenapa sunat kita ratakan ataupun sapu semua kepala sapu. Duduk pondok diselang kepala-kepala dalam koloh. Tak mau sapu-sapu, mudah. Lambat sapu ni namanya. Lambat. Senang.
Mang budak kan. Dia hantar. Nasib baik dia tak terjum dia kolah. Kata tu guru tak ada dia terjum. Atau ada setengah kolah terjum. Marah tok guru. Sebab dia mengaji, budak dia tunggu beramal. Dia mengaji, air yang banyak boleh mandi dalamnya. Dia siap, dia buat betul. Tok guru duduk tidur tengah hari, dia terjum. Tok guru pukul 12 kilollah. Dia kata, tok guru tak ada, jom. Siap berterjum. Kolah besar. Mandi timbul sana. Kolah 20 kali 20. Mari. Sikit lagi Habis sampai ke 6. Dia 6 tu mudah je. Kita habis 5. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit lagi tadi. Yang tumbuh dah hak kepala sikit lagi. Dan tempat yang kena sapu itu atau tempat yang dititik air itu tiada keluar daripada hak kepala. Rambut tumbuh dalam kawasan kepala. Nak tahu hak kepala tu macam tadilah. Jika ditarik keluar belah ataupun kawasan pihak terdekat dengan kepala, tidak keluar hak kepala. Tu dhabit yang kata kawasan kepala. Kalau tanya apa maksud kawasan kepala? Dhabit dia iaitu sekiranya ditarik keluar daripada kepala nisbah kawasan terdekat. Dikira terdekat. Kalau tarik depan, jangan tarik ke belakang. Tak dikira. Tarik kawasan terdekat dengan dia. Maka kawasan yang masih di dalam hak kepala itulah yang sah diletak air ataupun disapu. Dan kelimanya, apa? Fardu wudu itu. Kelima daripada 6. Apa? Fardu wudu itu. Apa dia? Basuh sekalian kakinya. Kaki mana? Yang pihak kanan. Kaki yang berada pada pihak kanan. Dan yang pihak kiri. Dan basuh kaki yang ada pihak kiri. Kalau ada 2 kaki, basuh 2 kaki. Ada 3, basuh 3. Semua kaki yang ada pihak kiri, wajib basuh. Hingga. Hingga mana basuh ni? Hingga 2 mata kakinya. Hingga 2 mata kaki. Kenapa kena bawa hingga ni? Sebab kalau dia tak bawa hingga ni, orang tak tahu sepadan dia. Kerana kaki dalam bahasa Arab, mula daripada hujung sampai ke paha. Tu kaki dalam bahasa Arab. Jadi syarak ini dia menggunakan bahasa yang sama, tetapi dia ada makna tersendiri. Tu beza. Jadi syarak kita, bahasa pengata agama kita menggunakan bahasa Arab. Tetapi ada makna dalam bahasa agama. Makna dalam bahasa Arab lain, makna dalam bahasa agama lain. Itu beza. Kenapa orang Arab pun kena belajar juga, walaupun bahasa dia? Kerana bahasa dia dengan bahasa syarak berbeza. Cuma penggunaan yang sama, tapi nisbah beza. Contoh, orang Arab, oleh kerana Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa pengata dalam agama Islam ini, kerana dia turunnya di tengah-tengah masyarakat Arab, dan Allah pilih bahasa Arab ataupun dipilih bahasa Arab itu memang menjadi pilihan. Allah Ta'ala menjadi bahasa pengata kepada orang panggil bahasa syarak kita. Maka sebab itu orang Arab pun dia kena belajar. Tak memadai bahasa dia. Sebab tu kita belajar ni, orang hari ni dah panggil apa, dah hilang. Hilang target belajar agama. Dia belajar agama, dia ambil tahu satu makna. Maksud, makna di sisi bahasa Arab. Contoh, Islam ni turun dengan bahasa Arab, tapi ada makna dalam syarak. Contoh, faraj. Apabila sebut farah, orang Arab ini dia faham farah mengikut bahasa dia. Farah bahasa dia apa dia? Farjun dalam bahasa dia ni ialah luban ataupun rongga. Farjun kabir, rongga besar. Dia kata besar lubangmu ni. Farjun kabir. Apa dia? Umum. Lubang hidung dia panggil rongga. Telinga dia panggil rongga. Mulut dia panggil rongga. Farah. Pusat dia panggil rongga. Farjun kabir.
Tetapi Islam datang dengan bahasa yang sama, faraj. Makna apa faraj? Lubang spesifik yang berada di bawah pusat saja. Tak merujuk lubang pusat, tak merujuk lubang hidung, tak merujuk lubang telinga. Lubang yang berada di bawah pusat, apa dia? Iaitu zakar, faraj dan juga dubur. Dubur lubang juga. Maka sebut orang agama sebut faraj. Dia terus nampak lubang zakar dan lubang faraj. Tu. Wati. Orang Arab pun sebut wati. Apabila orang Arab faham wati ini, apa dia? Tekam, pijak. Pijak tu wati. Tekam tu wati. Jangan wati selipar saya, orang Arab kata. Jangan wati kasut saya, ban. Tak boleh wati, tak boleh tekang. Jangan duk pijak-pijak, duk wati kok dam ni. Tapi Islam pun turun juga bahasa yang sama wati juga. Tapi merujuk kepada tekam benda lain. Tekam juga wati. Sama. Istinja. Orang Arab istinja ni, dia basuh perkara yang boleh menggelikan dia, tak selesa dia, istinja. Basuh peluh, tak selesa, peluh banyak, daki penuh ni, istinja. Itu bahasa Arab. Menghilangkan perkara yang tak selesa di badan dia. Rasa, tak orang panggil rasa geli-gelma di badan dia. Ada hinguh di badan dia, istinja. Ada peluh di badan dia, istinja. Daki penuh di badan dia, istinja. Basuh. Tetapi syarak datang menggunakan perkataan yang sama, istinja merujuk kepada dua je. Apa dia? Iaitu menghilangkan najis daripada kubur dan dubur dengan air dan batu. Bahasa kita, bahasa dialek kita, ringkah ni, iaitu basuh kecil dan begok. Tak boleh guna istinja untuk lain. Basuh kecil di lantai, dia tak panggil istinja. Anak kecil di lantai, basuh kecil di lantai, orang panggil basuh. Dia tak panggil istinja. Dia panggil ghuslun. Dia tak panggil istinja'un. Kenapa? Kerana istinja ini digunakan oleh syarak spesifik kepada basuh kecil dan berak saja. Ni nak cerita penggunaan bahasa syarak supaya kita nampak target sebenar aku mengaji ni apa. Setiap istilah kena faham. Sebab tu kata kunci Tuan Guru sebut, Tuan Guru Jicik dia tekan sangat, dia kata kalau nak cepat faqih dalam nak cepat menguasai ilmu fiqh ataupun ilmu tauhid, kuasai istilah dia. Sebab kita bercakap bahasa pengantar syarak. Apabila kita kata istinja tak lagi. Istinja apa Ustaz? Istinja lah. Apa dia? Dia tak tahu lah. Tak boleh communicate syarak dengan dia. Apa dia tu? Basuh berak dah. Oh, berak tak basuh Hawa lagi. Dia kena terjemah. Dia kena terjemah. Orang dulu dia tak terjemah. Dia sebut solat tak lagi. Ni terjemah ni kita jawi berterjemah. Dia faham solat tu apa dia. Terjemah solat tu sembah Tuhan tak lagi. Oh, sembah Tuhan buat dah tadi. Dia tak faham solat, kena terjemah kod Melayu. Sembah Tuhan lagi, sembah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang bernama Allah. Oh, panjangnya. Solat dia tak faham. Kena cerita kat dia terjemah daripada sembahyang. Orang Melayu kita, ulama Melayu kita, solat itu diterjemah daripada sembahyang. Ini sembah Tuhan yang bernama Yan. Dapat kat skema hari ni, tak boleh guna sembahyang. Sembahyang ni sembah tokon saja. Kepala dia nak tegur orang. Ulama kita terjemah cantik dah. Dia kata sembah ni untuk tokon je. Jangan duk guna sembahyang ni. Sembahyang ni sama, kita pun sembahyang. Orang pergi ke tokon pun sembahyang. Sama, dia kata jangan guna sembahyang. Nak guna apa Ustaz? Solat. Amboi Ustaz ni, solat. Jangan guna sembahyang. Jom kita pakat-pakat guna kembali kepada Islam. Jangan guna istilah solat, istilah sembahyang kat cucu-cucu. Oh, tegur dia. Jangan tuan-tuan balik rumah jangan duk ajak anak kita sembahyang. Jom. Ubah, jom solat. Islam sangatlah tu kononnya. Tapi Islam tak reti. Nak mengajar Islam tak reti. Orang nak mengajar terhegih-hegih nak mengajar kat dia pun. Duduk kat mana lah tu? Nombor 5 kan?
Dua mata kaki. Kenapa ni nak kena ada dua mata kaki? Oh, panjang cerita. Bahasa Arab, maksudnya waktu hingga ni antara cara baca kitab Tok Guru kita ni. Dia ada fungsi hingga. Kalau orang tanya kenapa bawa hingga ni? Tak bawa hingga orang faham Tak, orang tak faham. Koknya orang faham apabila orang Arab ni apabila sebut kaki, dia faham daripada hujung jari kaki sampai di paha. Tu kaki di sisi orang Arab. Maka syariat ini, bahasa syariat, maksud basuh kaki ni, dia ada sempadan dia. Sepadan mana? Hingga dua mata kakinya. Sakat dua mata kaki. Mata kaki tu apa? Kaki pun ada mata dia. Itulah buku lali tu. Buku lali tak termasuk. Sama juga konsep lah. Kita tak payah bahas lah. Jadi buku lali tak termasuk. Cuma wajib lebihkan sedikit. Adakah semua buku lali lebih? Itu sunat. Lebih sedikit yang wajib. Lebih ke semua itu sunat. Ataupun sapu air atas dua pihak. Atau sapu air atas dua pihak. Kaki sekalian kaki. Pihak kaki sekalian kaki mana? Ian pakai muza. Yam tu orang, mahzuf. Kaki mana? Kaki yan. Apa yam tu? Orang yan. Dia panggil yam tu sifat sesuatu yang mahzuf. Apa yang mahzufnya? Orang tu dia dilik buat. Kena takdir balik. Orang yang pakai muza. Apa dia muza ni? Muza ni bahasa Aceh. Bahasa Jawi dia panggil khuf. Stokin lah. Saya pun dah hancur habis dah. Dulu kawan pergi Mekah. Atau apa? Family pergi Mekah. Bapa mentua pergi Mekah. Saya pesan lah. Saya kata tak payah beli. Benda lain saya tak nak. Kurma-kurma orang selalu beri dah. Nak muza. Kira lah muza. Dah lama dah. Lebih kurang 10 tahun dah. Dia hancur kita simpan. Muza tu. Nak tunjuk pasal apa? Time belajar muza nak bawa lah. Mungkin ada orang tak pernah pergi Mekah tak kenal nanti apa muza tu. Khuf tu apa dia khuf tu? Stokin kita kata stokin apa macam stokin lah. Dia tak faham. Bawa betul. Dia kulit muza ni. Kulit lagu mana sah jadi muza ni? Tak boleh, tak kena meresak air. Kita sapu atas saja, tak meresak di kaki kita pun. Tu boleh jadi muza. Nanti kita akan belajar detail dia. Jadi muza ni dia memadai sapu, tak basuh pun. Sapu je. Atas dua pihak kaki. Sekalian kaki yang pakai muza. Bukan sapu atas kaki. Sapu atas muza tu. Maka disapu sedikit air atas tiap-tiap muza dengan beberapa syarat. Ada syarat-syarat dia lah. Sapu air atas muza dengan beberapa syarat. Jadi ambil syarat saja sapu atas. Atas muza tu, ujung kaki kita tu, sapu atas. Tak wajib semua sekalian pusing sampai ke bawah kaki. Tak wajib. Sapu atas sahaja. Tapi ada syarat dia lah. Syarat dianya, mesti sebelum batal nak ambil wuduk baru ni, kena ambil wuduk dulu sempurna. Ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka, tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki. Selepas sempurna basuh kaki, ambil muza pakai. Baru boleh pakai muza. Pakai muza, maka selepas kita pakai muza 2-3 jam, batal wuduk. Maka batal wuduk selepas kita pakai muza, maka dikira ataupun mula kira harus sapu atas saja. Hak lain ambil macam biasa. Ambil wuduk macam biasa, sapu basuh tangan hingga siku, lepas tu sapu kepala, kaki tak wajib buka muza. Memadai sapu atas. Dia bertahan kalau bermungkin 24 jam tahan. Jangan cabut. Kalau cabut habis. Tak dikira lah. Kena ambil wuduk lain. Kena basuh kaki lah maksudnya kalau cabut. Dia bertahan sakat 24 jam. Kalau musafir, 3 hari 3 malam. Boleh sapu. Batal sapu. Sah tu. Boleh. Sebab tentera pun dia punya kasut dia tebal, tak merosak air, boleh. Tak semestinya kita muza ni kena kriak brand daripada Mekah saja. Maksudnya umum. Boleh dinamakan muza, kasut yang kita pakai. Contoh kalau kita negeri kita ni, negara kita ni, bukan di Mekah, contohlah kasut buk tu. Buk tu tak merosak air. Boleh jadikan muza buk tu, pakailah. Tapi tak boleh buka lah. Lepas kita ambil wuduk siap, pakai dia. Tidur pun dengan muza, masuk tanah pun dengan muza, tak boleh buka. Buka, tak jadi
buka batal lah. Bukan batal wudu. Batal lah basuh muza tu. Kena basuh lain lah nak sembahyang. Tak terpakai. Selagi tak buka, dia masa 24 jam, boleh sembahyang. Sah dengan sapu atas muza saja. Tapi apabila buka saja, kena basuh kaki tu. Sebab dia kaki kan, kaki saja tak basuh. Itu detail insya-Allah akan datang. Dan last kali malam ni, qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan keenam daripada 6 fardu wudu, nya fardu wudu itu tertib. Apa dia tertib ni? Mengikut susunan. Mengikut susunan yang telah ditetapkan. Dia panggil tertib ini. Tertib ni, tertib, kalau orang tanyalah, ni tertib, umumnya tertib. Tapi maksud apa ni? Dia panggil tertib pada kiraan, bukan tertib pada hakiki. Bukan tertib pada sebenar. Tertib pada kiraan sahaja, bukan pada hakikat. Adapun pada hakikat tak sah kalau kita tertib pada hakikat. Kenapa? Kerana pertama basuh muka, yang kedua niat. Tak boleh. Dikira basuh muka serta niat. Yang lain boleh tertib. Tangan dulu, kemudian sapu kepala, kemudian kaki. Tapi niat dengan muka tu dia panggil tertib pada kiraan zahir, bukan pada hakiki. Kalau kita buat betul-betul hakiki, mula-mula niat dulu. Ataupun mula-mula basuh muka dulu. Basuh muka niat. Lepas tu barulah tangan. Kenapa? Kerana tertib susunan. Tertib ini pada kiraan sahaja, bukan pada hakiki. Belas. Masalah kita akan bincang lain. Masalah tu insya-Allah kita masuk hari akan datang. Last ni, yang kata tertib dalam kitab mana sebut? Furu'ul Masail ada sebut. Satu lagi Kashful Lisan. Iaitu isu sah kita ambil wuduk terjun dalam sungai ataupun dalam qoloh kan. Maka orang tanya, kalau terjun dalam qoloh, terjun dalam sungai, mana tertibnya? Sedangkan wuduk ini kena lengkap 6 fardu. Baru nama wuduk. Fardu yang ke-6 tertib. Kalau 5 saja tidak dinamakan wuduk. Kerana nak nama wuduk, mesti sempurna fardu. Baru nama wuduk. Sebab tu dia panggil 6 fardu wuduk. Cukup 6, baru wuduk. Tak cukup 6, tak nama wuduk. Maka jawab, ulama jawab, walaupun dia terjun, tetap ada tertib. Dia panggil tertib apa? Dia panggil tertib kilat. Dan kitab Furu'ul Masail sebut tertib kilat. Hakikat sebenarnya di sisi Allah Ta'ala ada tertib. Kita yang tak nampak. Kan kita terjun. Tak kisahlah terjun batang pisan ke. Terjun. Dia ada nama-nama terjun ni. Ataupun terjun kepala dulu. Terjun kepala dulu tu. Tu terjun kita teror sangat. Sebab tu. Kan? Air tak mucik pun. Terjun batang pisan mucik air. Ada orang perempuan terjun batang pisan tak mucik air. Kan? Terjun kaki dulu. Tak perum air pun. Teror lah. Dia berlatih. Jangan nampak result tu. Tengok proses dia. Berpuluh tahun. Kan? Ini dia nampak penerjun. Paling suka tengok penerjun. Jangan tengok bahaya. Penerjun negara kita. Allahu Akbar. Jangan tengok. Habis jangan tengok habis. Jadi penerjun negara tengok dia ada skill. Jangan tengok cantiknya. Terjun dia tu. Tengok proses dia buat. Kan? Berapa tahun nak boleh kecantik tu. Dia ulang. Begitu juga kita. Alim tak tu. Dia tengok alim dia. Dia tengok dia mengaji tu. Berpuluh tahun nak alim kan. Sanggup tak tidur malam. Menghafal. Tengok jutawan. Dia tengok Syekh Bukhari. Tak tengok zaman dia susah tu. Sedaplah Syekh Bukhari. Di mana ada. Tak ada orang terus kaya. Tengok proses membina kerjaya dia. Membina usaha bisnes dia sehingga dia berjaya. Sebab tu kita, motivasi kita, ulama kata, tengoklah kepada proses untuk mencapai kejayaan. Jangan melihat
melihat rizak saja. Kenapa? Kerana apabila kita melihat rizak orang, kita akan menjadi angan-angan. Kita tak nampak proses untuk buat. Angan-angan, oh sedap dia. Habis. Wallahu a'lam. Kalau huruf wasail tu dia, Mm-mm. ketik kilat tu. Tertik kilat. Tertik cepat lah ni, bah. Cepat. Yang Quran muhajjal itu lupa dengan tangan lah. Betul. Ghurrah tu spesifik tahjil tu kan. Muhajjil ataupun dia panggil tahjil dan ghurrah. Itu spesifik nisbah kepada lebih kepada muka dan lebih pada tangan. Lebih pada lain biasa je. Lagi tak ada. Lebih ada kaki sunat juga. Cuma nama tu. Tak ada nama. Nama spesifik. Jadi nama-nama spesifik dia kena ingat lah. Contohnya ghurrah, tahjil, satu lagi samak, istinja. Jadi orang Melayu akhir zaman ni dia panggil bedal je. Tak tahu. Samak najis mughalladhah. Tu dia. Nampak sangat tak tepat guna. Boleh lah guna kan. Tak salah. Tapi nampak umum sangat. Basuh. Najis mughalladhah kena basuh. Bukan samak. Samak ni dia khusus. Eksklusif untuk basuh kulit. Basuh kulit tu dia tak panggil basuh. Samak. Kenapa? Kerana ini syarat nak menasinkan penggunaan. Samak spesifik untuk kulit saja, basuh kulit. Basuh juga, tapi basuh kulit tak panggil basuh, panggil samak. Kalau najis mughalladhah panggil basuh. Najis mughalladhah panggil basuh, najis mutawassithah panggil basuh, najis najis ringan panggil basuh. Tapi kalau najis itu berada di luban, nak basuh najis berada di luban zakar, najis di luban dubur, najis juga. Kalau najis di lantai basuh, najis di luban tak panggil basuh. Panggil apa? Istinja. Nampak tak? Itu panggil eksklusif. Tu je mengaji bukan payah mana. Orang juga. Ni janda. Orang perempuan juga. Iyalah perempuan, tapi khusus ni dara. Perempuan juga, asalkan perempuan aja saya tak kisah pun. Lain. Ni dara. Ni jan. Lain. Penggunaan Melayu pun lain. Tiba-tiba syarak dia hantam je kan. Melayu pandai bercakap, syarak tak pandai. Tak kena. Wallahu a'lam. Lain kali insyaAllah. Tu kena mengaji. Duk mengaji Melayu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.